أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله. Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falembani rahmatullah alaih, iaitu pada muka surat 155 dan segianya dah rasa situ. Kan dan segianya. Okey, kita ambil atas sikit tu, ketahui tu. Ketahui olehmu bahawasanya apabila telah sahih niatmu dalam berbuat ibadat, yakni apabila niat kita betul dalam melaksanakan ibadah dan telah sahih ikhlasmu di dalamnya. Jadi ada dua perkara. Pertama sekali niat nak buat ibadat, yang kedua ikhlas melaksanakan ibadah kerana Allah. Bila ada dua perkara ni, dan tiada di dalam hatimu syirik yang khafi. Jadi bila ada dua perkara, ada niat yang benar untuk niat yang betul untuk melaksanakan ibadah, kemudian ikhlas, tidak ada tujuan yang lain, kemudian tidak ada syirik khafi, yakni syirik yang tersembunyi di dalam hati kita, iaitu yang termasuk di dalam syirik khafi ini iaitu riya. Bila ada ikhlas, tak adalah riya tu. Dan ujub. Ujub ni kita rasa kita yang melakukan ibadah itu, lalu timbul daripadanya kita rasa bangga dengan diri kita yang dapat melakukan ibadah itu. Itu ujub. Dan sum'ah. Sum'ah ni iaitu kita nak, kita suka supaya ibadah kita ini didengari, diketahui oleh orang. Berita tentang ibadah kita ni menjadi buah mulut orang. Orang dengar, orang duk cerita dan sebagainya. Kita nak. Jadi orang buat cerita tentang kita tak jadi masalah apa. Masalahnya kemahuan kita tu.
kemauan kita supaya orang cerita tentang kita jadi buah mulut orang, kau tu ada molek. Ada pun orang cerita kat dari dia, dia nak cerita. Apa masalahnya? Biar ke dia. Tak ada masalah apa-apa. Jadi tasawuf ni menganjurkan kita supaya biar benda tu berlaku, tapi bukan keinginan kita. Dan lainnya, banyak lagi lah, beberapa perkara lagi yang termasuk di dalam syirik khafi, syirik yang tersembunyi, yakni yang terselit dalam hati kita tu. Jadi syirik khafi ni dia tidaklah merosakkan iman, tapi dia merosakkan ibadah kita tu, merosakkan keikhlasannya, merosakkan khusyuknya dan macam-macam lah. Jadi rosak ibadahnya. Maka harus engkau menzahirkan ibadatmu itu. Boleh kalau kita nak menzahirkan, yakni memperlihatkan kepada orang ibadah kita tu. Bila ada perkara-perkara tadi tu, ada niat yang benar untuk buat ibadah, kemudian ikhlas melakukannya, kemudian tak ada syirik khafi. Bila ada cukup perkara ni, boleh je kita ni nak menzahirkan ibadah kita kepada orang. Maksudnya buat depan orang, tak ada masalah apa. Supaya diikut oleh manusia akan ibadatmu itu. Tujuannya supaya atas kebaikan yang kita buat ni, orang lain pun terdorong juga. Orang lain pun kadang-kadang terikut juga untuk buat. Jadi kita memperlihatkan ibadah kita pada waktu itu tidak lagi dinamakan riya. Tidak lagi dinamakan riya. Dan adalah alamat sahih niatmu itu, tanda, alamat. Sebab niat ni masalah gerak dalam hati. Gerak dalam hati. Jadi gerak dalam hati ni siapa dia tahu? Kadang kita sendiri pun kadang-kadang semabuk. Gerak dalam hati. Jadi dia ada alamat dia, tanda dia. Apa tanda bahawa niat kita tu betul? Dan adalah alamat sahih niatmu itu, dan telah sahih ikhlasmu itu, tanda bahawa niat kita tu betul, ikhlas kita tu betul, bahawa jikalau ada seorang yang menzahirkan ibadatnya dan memulai ia akan diikuti oleh manusia, nescaya suka engkau akan yang demikian itu. Bila ada orang lain buat perkara yang kita nak buat tu, kemudian ada orang ikut dia, kita suka. Itu tanda bahawa kita sudah memiliki niat yang betul, ikhlas yang betul. Tandanya kalau orang lain buat pun tak apalah, yang penting ada orang ikut. Ada orang ikut. Jadi alamat bahawa kita ni betul niat kita dalam perkara ni, betul ikhlas kita dalam perkara ni, kita tak kisah kalau orang lain buat perkara yang sama dan ada orang yang ikutinya. Itu alamat dia, kata Syekh. Kerana menzahirkan ibadatnya itu beberapa pahalanya. Jadi rupa-rupanya dalam keadaan tertentu menzahirkan ibadah tu jadi kebaikan pula, ada pahala lain pula. Jadi kalau kita tak mengaji buah ni, kita akan baca setapang je lah. Iaitu riya. Menzahirkan ibadah riya. Tak kira siapa pun dia, riya belaka. Dia mengaji dah habis. Kalau mengaji molek, rupanya ada bahagian baik dia, ada bahagian molek dia, ada manfaat lain pula. Jadi ini adalah bergantung kepada kefahaman, pengajian dan kefahaman. Dia mengaji, dia faham, dia nampak. Orang tak mengaji, tak faham, speak sikit lah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanah fa'amila biha kana lahu ajruha wa ajru man ittaba'ahu 'alaiha. Artinya, jadi kalimat matang hadis yang disebut, yang dinukilkan oleh Syamsul Samad ni agak lain daripada yang biasa kita dengar.
Tapi periwayatan hadis ni banyak. Biasa kita dengar, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Itu banyak kali kita dengar dan ramai ulama, alim ulama kita sebut. Ini lain sikit tapi makna serupa. Kerana periwayatan hadis ni banyak. Artinya, barang siapa menjalani akan jalan kebajikan, yakni menjalani dengan arti menunjukkan suatu kebajikan, maka mengamalkan ia dengan dia, kemudian ada orang lain buat ikut dia. Dia mencontohi amalan tu, kemudian ada orang lain ikut dia, maka adalah baginya pahalanya. Jadi orang yang mula-mula buat tu dia dapat pahalanya, pahala amalan kebaikan yang dibuat tu, dan pahala orang yang mengikut akan dia. Demikian juga pahala orang yang ikut amalan dia. Jadi sunnah ni sesuatu yang baru. Tak ada zaman benda yang barulah, yang tidak disebut secara jelas dalam hadis Nabi, tapi pada dasarnya tidak berlawan dengan hadis Nabi. Itu sunnah hasanah tu. Benda tu nampak baru tapi tidak berlawan dengan sunnah Nabi. Kalau benda yang sudah disunnahkan, yang jelas dalam hadis, itu tak panggil sunnah yang baru dah, sunnah hasanah. Ini benda asal, pattern tu tak ada lagi. Tapi dari segi dasar-dasarnya itu memang tidak lari daripada sunnah. Macam kita, contohnya, menjadi kelaziman orang-orang kita ni malam Jumaat baca Yasin. Dia tak kata benda tu wajib, dan tak ada hadis Nabi suruh baca Yasin malam Jumaat. Tapi amalan baca Yasin baik, baca Quran baik, buat malam apa-apa pun tak ada masalah. Cuma malam Jumaat tu mungkin waktu tu orang cuti, kemudian malam Jumaat ada kelebihan tersendiri, jadi dia buat, kemudian orang ikut. Ini termasuk. Tapi hari ini amalan tu dilabelkan orang sebagai bid'ah dah sekarang dah. Ini dilabelkan sebagai bid'ah. Ya. Jadi macam kita baca Yasin Jumaat atau itu. Ikut ya. Tapi kalau kita sembahyang, memang orang tahu kalau kita bagi masjid memang semua orang sembahyang masjid. Ya. Jadi mana sembahyang memang orang tengok tu. Ya. Jadi mana kalau kita sebut mencahaykan ibadat tertentu ya. Macam puasa orang tak tahu tak? Ya. Jadi kalau kita nak cahaya ni macam tadi. Apa yang dapat dilihat lah, apa yang boleh orang tengok. Apa yang orang lain nampak. Jadi maknanya kita jangan sekali-kali ada pada diri kita, apa aku buat ni lawak, dia awal itu. Tapi kita buat tidak kira pasal kita biasa lawak kita, tapi kalau ada orang itu, itu kita nak. Bukan maknanya daripada awal kita, aku ni memang lawak pada orang lain buat. Dia awal itu. Itu pasal niat tu lagi dah. Sebab tu Syekh Nikabo nak buat gitu boleh, tapi kena ada syarat awal tadi tu. Pertama sekali niat buat ibadah kita tu betul, memang kita nak buat ibadah betul. Yang kedua, ikhlas. Tak ada tujuan-tujuan nak tunjuk orang ada. Jadi kita tunjuk tu sekadar untuk orang tengok dan ikut dia saja, tapi bukan asal tujuan ibadah tu. Macam kita bagi sembahyang. Kita bagi sembahyang pada rumah tu niat dah kita nak bagi sembahyang. Ya. Sampai sembahyang Jumaat, jadi sembahyang kerana Allah Taala. 2 kali kita niat. Tapi lepas tu mungkin ada lah nikah tu kan. Jadi mana boleh rosak tak sebenarnya? Tidak rosak. Tak rosak. Tidak rosak. Itu tidak rosak. Jadi itu dia. Barang siapa menjalani akan jalan kebajikan, yakni dia buat lorong, menjalani ni dia buat contoh awal kebaikan, maka mengamalkan ia dengan dia, kemudian orang lain ikut buat, dan benda tu benda baik. Masalah baca Yasin tu memang sunnah, baca Quran sunnah, cuma baca malam Jumaat tu Nabi tak khabar, bacalah malam Jumaat, ada hadis tu. Tapi bila kita buat, ada orang ikut, nampak macam benda barulah. Sebab Nabi tak khabar suruh baca Yasin malam Jumaat, cuma perintah yang umum suruh baca Quran,
fadilah baca Yasin memang ada. Jadi itu maksud benda baru tadi tu. Secara gambaran tertentu nampak macam baru, tapi kenyataan sebenarnya bukan benda baru sangat. Jadi sunnah yang baru. Tapi hari ni benda ni orang kata bid'ah hari ni. Sampai setengah tempat tu berlaku. Ada kita dimaklumkan dia buat cerita bid'ah baca Yasin malam Jumaat. Akhir sekali bukan saja orang dak baca Yasin, sejik pun orang dak mari. Dah mari baca Yasin dak deh, dosa bid'ah. Akhir kali duk kedai kopi. Akhir kali surah pun nak mari. Sudah. Tak baca Yasin mari sejik nak mari sini ni tak boleh marah. Orang ramai tahu saja orang ramai. Akhir kali payung minum kopi kedai kopi dak lagi. Berlaku satu-satu tempat tu kita dengar cerita. Hakim mula marah orang baca Yasin malam Jumaat. Akhir kali tak mari dia baca benda tu dia. Nak baca benda lain tak apa bandar suruh lain. Yasin hok mahir sikit. Okey, kali main nyaduk saja puang. Duduk kedai kopi lah. Okey, silap situ sampai kita tegar pada kata Yasin tu. Dia tidak sebut atau baca Quran sebenarnya. Sebahagian daripada Quran. Dia apa tahu Yasin. Ya. Okey. Kalau kita tegar daripada awak mesti baca Yasin tu, itu rasa situ dia situ. Yalah, tapi orang kita yang amalkan baca Yasin, dia tak kata gitu pun. Mari baca Yasin. Baca sebagai sebahagian di Al-Quran. Fadilah Yasin, kelebihan malam Jumaat, ambil kira belaka tu. Yasin sebagai qalbul Quran, malam Jumaat malam mulia pula. Jadi nilai belaka tu, baca Yasin. Tak ada masalah apa. Lainlah kita menetapkan bahawa Nabi suruh gini, baru salah. Tapi semata-mata nak buat benda tu, ada sandaran belaka. Tadilah kelebihan Yasin ada, dan dia satu sebahagian dari Al-Quran. Kelebihan malam Jumaat pun ada. Jadi dari satu persatu tu ada sandaran sendiri, ada rujukan sendiri. Cuma bila kita letak Yasin malam Jumaat, waktu tak ada Nabi sebut suruh baca malam Jumaat, tu bahagian tu tak ada. Tapi dalam pemikiran kefahaman Ahlussunnah, benda ni termasuk sunnah hasanah. Cuma pemikiran yang hari ni orang sebut pemikiran gaya Wahabi lah, orang sebut hari ni kau. Hak ni dibaca sebagai bid'ah. Dibaca, dinilai. Pada pemikiran orang yang seperti itu dianggap sebagai bid'ah. Kau andalah, tak mau buat, tak payah buat lah. Tapi jangan marah nak buat sudah. Itu senang. Ni dah aru kau nak buat ni. Dah aru kau nak buat. Tak mau buat, jangan buat. Tapi yang nak buat ni, dia ada sebab dia. Dia ada sandaran dia. Maka adalah baginya pahalanya. Dia dapat pahala atas kebaikan. Dan pahala orang yang mengikut akan dia atas beramal. Demikian juga pahala orang yang ikut dia tu. Berarti berganda. Bukan boleh saja berganda pula. Atas kebaikan yang dia buat tu sekali hadah. Kemudian orang yang ikut pula, itu kalau seorang, kalau 10 orang, berganda. Pahala orang yang mengikut akan dia atas beramal seperti amalnya itu. Seperti yang dia buat atau orang ikut tu. Berpanjangan. Dan segianya bagi orang yang menzahirkan amalnya itu, bahawa ia ikhlas sekira-kira bersamaan zahirnya dan batinnya. Jadi nak buat gini ni, pastikan jiwanya kuat lah. Maksudnya benar keikhlasannya itu pada zahir dan batinnya. Maksudnya hatinya gitu, kemudian zahir pun gitu. Maksudnya zahir pun gitu, batin pun gitu tu. Andai kata orang tengok ke, orang kata apa, tidak kata apa, tidak mempengaruhi. Pandangan orang terhadap dia tidak mempengaruhi. Adapun mari khawatir riak tu, itu khawatir, bukan keinginan. Riak ni dikatakan riak bila kita ada kemahuan nak tunjuk. Semata-mata nak tunjuk. Kalau nak tunjuk supaya dituruti oleh orang, itu cerita lain. Itu kebaikan yang kita sedang sebut sekarang ni. Jadi kita hendaklah kita fahami
hendaklah kita beza antara khawatir riak dengan riak asli. Kadang-kadang kita keliru sikit. Sembahyang ada orang tengok, tengok ni kena mari. Itu khawatir riak. Sebab apa? Kita sendiri tak suka benda tu, tambah tapi yang mari lintasan tu. Itu panggil khawatir, lintasan riak. Dan itu bukan riak asli. Riak ni kemahuan. Kita memang nak tunjuk supaya orang tengok. Itu riak. Bila sebut riak ni kemahuan kita. Lintasan kita cuba tekih mari tu khawatir dia. Lintasan dia. Itu tidak dinamakan riak. Seperti kata Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu bagi seorang laki-laki. Yani Sayyidina Umar pernah berkata kepada seorang laki-laki, "Alaika bi'amalil alaniyah." Qala wa ma zalik ya amiral mu'minin. Qala ma idza tala'a alaihi la yastahyi minhu. Artinya, lazimkan olehmu dengan berbuat amal di hadapan manusia. Sayyidina Umar suruh buat depan orang. Jadi hendaklah kita faham bahawa ajaran ataupun dorongan Sayyidina Umar ni bukanlah suruh orang beriak. Bukan. Disuruh supaya menzahirkan amal dengan maksud tadi tu, supaya kebaikan itu diikuti oleh orang lain. Maka kata laki-laki itu, jadi orang yang disuruh ataupun diajak oleh Sayyidina Umar ni, dia bertanya balik. Kata laki-laki itu bagi Sayyidina Umar, dia tanya balik Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan apa sebab yang demikian itu, hai Amirul Mukminin? Sebab apa mu suruh aku buat gini? Kata lagi ni, suruh buat depan orang ramai ni, secara terang-terangan ni. Apa benda tu juga? Maka kata Sayyidina Umar, iaitu sekira-kira engkau berbuat amal yang apabila dilihat oleh manusia atasnya, nescaya tiada malu ia daripadanya. Dia buat satu amal ni, sesuatu amalan ni, apabila orang lihat, dia tak rasa malu pun. Maksudnya dia tak terkesan dengan pandangan orang. Kita ni 2% buat kita depan orang buat orang yang tak buat amalan depan orang ni, pertama sekali jenis nak mengelak dari riak. Yang kedua jenis malu kau orang. Jenis malu kau orang ada juga. Jadi orang jenis buat secara belakang diam-diam ni banyak kemungkinan lah. Sebahagian mereka tu malu nak buat depan orang, malu. Jadi Sayyidina Umar suruh buat depan orang supaya orang nampak. Baik. Supaya orang nampak, pertama sekali kalau orang tengok pun kita tak rasa malu. Maksud tak rasa malu tu, kita tidak terpengaruh dengan pandangan orang. Maksudnya, bila orang tengok kita tak rasa malu, maka demikian juga bila orang tengok kita ni tak akan berasa riak. Sebab kita tidak terpengaruh dengan pandangan orang. Jadi kesimpulan mudahnya, apa yang Sayyidina Umar ni suruh ajar orang ni supaya menzahirkan amalan, supaya dia ni buat amalan dalam keadaan tidak terpengaruh dengan pandangan orang. Sama ada terpengaruh dengan riak ke, dengan malu ke, tak kira lah, tidak terpengaruh. Itu dia. Jadi kesimpulannya, buat amalan di hadapan orang ni tidaklah semestinya bererti riak. Bahkan ada kalanya merupakan perkara yang disuruh, dituntut kerana ada kebaikan-kebaikan tertentu. Terutamanya kerana dia menjadi ruang untuk bergandanya pahala bila ada orang ikut kebaikan yang kita buat. Tapi bukan dalam diri Umar ni, dia mesti macam mana? Pasal apa yang buat tu akan diikuti oleh orang lain. Ya. Maka benda ni mengalir kepada positif ke mengalir kepada negatif. Ya. Sebab semua yang ni mengelakkan kita diam. Ya. Jadi dia duduk. Baik. Ya, kita tengok orang nega. Yang nega ni dia kena mahal. Modal dia kena banyak.
Modal tak banyak, memang tak warak boleh. Baik, dalam ki macam tadi tu, kalau dia semayang sunat duduk, orang yang ikut, kalau semata-mata ikut nisbah kepada kelebihan, memang kurang lah. Kerana semayang ni yang lebih utamanya adalah qiyam, berdiri berbanding duduk. Jadi kalau semayang duduk orang turut, kalau dari segi itu memang tak berapa bagus lah. Tapi sekiranya dia buat itu tujuan untuk mengajarkan orang bahawa boleh semayang sunat, itu jadi cerita lain. Nak kabarnya semayang sunat boleh duduk, bukan suruh orang ikut, cuma nak suruh orang tahu bahawa boleh. Itu memaklumkan orang. Jadi kalau ada niat tu, ada kebaikan lah. Tu kata tu. Cuma tidaklah dosa. Tidaklah menjadi satu masalah dosa. Sebab benda tu masih lagi perkara yang dibenarkan oleh syarak, masih dibenarkan. Cuma tinggal lagi berbanding dengan qiyam tu lebih baik. Lebih baiklah. Cuma kalau orang turut tu dari segi afdalnya kurang afdal lah dari segi itunya. Cuma kalau dari segi dia nak memaklumkan kepada orang bahawa boleh berbuat demikian, itu mungkin ada kebaikan dari segi itu. Nescaya tiada malu ia daripadanya. Inilah setengah daripada alamat ikhlas. Setengah daripada alamat ikhlas ni, antara tanda ikhlas, tidak malu orang tengok dia buat amal. Tidak malu. Kita kadang-kadang ada kau kita rasa malu. Nak semayang sunat ada orang tengok, malu ke diri. Rasa malu. Malu tak tepat lah. Tapi Tok Syekh ni kata alamat antaranya, bukan satu-satunya, antara alamat ikhlas ni, yakni kita tak kisah, kita tak malu orang tengok. Maksud tak malu tu, kita tak kisah, tak terpengaruh dengan pandangan orang. Itu sebenarnya. Inilah setengah daripada alamat ikhlas. Baik, kerana beramal, ikhlas kerana beramal, yakni beramal semata-mata kerana Allah. Orang tengok tidak rasa malu. Itu antara tanda ikhlasnya. Kerana beramal sebab malu kepada manusia itu, kerana beramal sebab malu kepada manusia itu, barangkali jadi riya, barangkali. Jadi kalau kita beramal tapi disebabkan kerana kita malu ke orang, itu ada unsur-unsur kemungkinan adanya riya. Maksud kita buat juga ni kerana malu ke dia. Tak ada dia, kita nak buat terang, tapi kita malu je kita buat. Situ ada makna-makna riya. Jadi kesimpulan mudahnya iaitu kita ni kalau buat amal ibadah boleh je kalau kita nak buat secara berdepan dengan orang dan menzahirkannya. Itu tidak bererti riya. Bahkan kalau kita ada niat supaya kebaikan kita itu dituruti oleh orang, dicontohi oleh orang, dia menjadi lebih afdal, lebih baik pula, kerana dia mendatangkan pahala yang berganda-ganda. Adapun malu menzahirkan dosa, tadi malu menzahirkan kebaikan, malu menzahirkan dosa. Kita buat dosa, kita malu nak tunjuk dia. Dan kejahatan itu sebab jangan dicela akan dia oleh manusia. Baik, kita malu nak tunjuk dosa kita. Sebab apa? Nanti kita, kalau orang tahu, orang cela kita, orang marah kita, pandang buruk kita. Jadi kita malu kalau orang tahu kita buat dosa. Ni guna kita buat salah, dan kita rasa malu kalau orang tahu. Sebab bila orang tahu, mesti orang pandang buruk kita. Orang buruk kita, orang akan kata uduh kita, orang cela kita. Kalau gini ni, macam mana dari sudut tasawuf ni? Maka iaitu tiada dinamakan riya. Dalam bab ni tidak dinamakan riya. Dalam bab kebaikan, malu orang tu kita buat, itu ada sipi-sipi, ada pengertian riyanya. Tapi kalau kita buat dosa, kesalahan, kita malu orang tahu, ni riak, muat je benda ni, muat dosa, takut orang tahu. Kalau orang tahu, biar orang tahulah.
biar kita ni jujur. Khabar betul. Kita buat salah. Main buah tu. Dak betul. Buah tu dak betul. Hak tu je boleh molek. Kita rasa malu supaya kaipang kita ni tidak diketahui oleh orang. Maka iaitu tiada dinamakan riya, tetapi harus atau sunat menyembunyikan dosanya. Jadi menyembunyikan kesalahan dan dosa ni sama ada harus, bahkan ada kali jadi sunat. Dituntut pula, kita tutup, sembunyikan kesalahan kekurangan kita ni supaya jangan orang tahu. Kita ni ikut akalan kita baca kot lain. Mu malu orang tahu keaibanmu, dah ikhlas tu. Kita baca kot tu akalan kita. Tapi syarat dak suruh supaya kita menyembunyikan keaiban, dosa, kesalahan kita, sembunyi, jangan orang tahu, biar kita rasa malu kalau orang tahu. Itu baik dari segi syarak. Sunat menyembunyikan dosanya dan kejahatan. Dan jikalau malu menzahirkan dosa dan kejahatan supaya hendak dikatakan akan dia warak dan soleh, maka iaitu dinamakan riya. Barulah dinamakan riya. Jadi dia malu. Jadi sekarang ni tengok apa sandaran dia. Dia malu nak menzahirkan dosa dia. Kalau sekiranya dia malu nak menzahirkan dosa dia supaya orang tidak cela dia, itu tidak dinamakan riya. Tapi kalau dia malu nak menzahirkan dosa dia tu supaya apa? Supaya bila orang tak tahu kesalahan dia ni, orang akan pandang dia sebagai seorang yang soleh warak. Ni ada makna riya, kata Syekh. Jadi kalau dia malu supaya orang tak kata uduh tidak cela ke dia, itu tidak riya. Tapi kalau dia malu nak menzahirkan dosa dia kerana ni supaya orang kata, tetap mengatakan dia sebagai seorang yang baik, yang soleh, ini ada unsur-unsur riyanya. Dan riya itu dicela oleh syarak. Jadi riya ni memang sudah tentu dicela oleh syarak. Dan dalil yang menunjukkan harus menyembunyikan dosa itu, mana dalil? Dalil kita boleh menyembunyikan dosa dan kesalahan kita, iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi, man irtakaba syai'an min hadhil qazurati falyastatir bi satrillahi ta'ala. Ni dia. Boleh kita, bahkan disuruh kita sembunyikan. Tapi biar tujuan betul lah. Tujuan supaya orang tak tahu keaiban kita dan tidak mencela kita. Tapi kalau kita menyembunyikan dosa supaya tak nampak keaiban kita, supaya orang pandang kita sebagai soleh disebabkan tak nampak keaiban kita, tu tak boleh. Itu dah apa comel. Barang siapa mengerjakan sesuatu daripada kejahatan, yakni daripada segala dosa dan segala kejahatan, dia buat salah, dia buat dosa, maka hendaklah ia menutup akan dia. Nabi suruh tutup, jangan zahir, jangan duk cerita ke orang, jangan buat kata mulut. Sembunyikan dia. Mudah-mudahan ia menutup Allah Ta'ala akan dia di dalam hari kiamat. Jadi mudah-mudahan di hari kiamat nanti kesalahan-kesalahan dia itu, keaiban-keaiban, kekurangan dia itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari kiamat. Sebab hari kiamat bila dibuka segala keaiban ni, kesalahan ni, malu kita, malu. Jadi bila seseorang tu, salah satu sebab kenapa keaiban kita itu ditutup di akhirat berdasarkan hadis ni, bila kita melakukan sesuatu yang di dunia ini kita tutup kejahatan, kekurangan kita tu, keaiban kita, kesalahan kita, kita tutup. Kita tak heboh, tak cerita ke orang, tak buat kata mulut dulu cerita ke orang, kita tutup. Maka diharapkan ini di akhirat nanti Allah tutup juga keaiban kita di akhirat.
Kerana orang yang malu menzahirkan kejahatan itu alamat orang yang beriman. Jadi rupa-rupanya sifat malu ni, kita malu perbuatan dosa kita ni, orang tahu kita malu. Itu ada sifat yang terpuji pada syarak. Itu alamat iman dia hidup. Masalah orang mukmin ni memanglah tak nak lari. Salah dosa ni ada sikit banyak, berat ringan, hak tu je bezanya, tetap ada. Tapi bila kita ada perasaan malu melakukan kesalahan, malu kalau orang tahu atas kesalahan kita ni, itu adalah sifat yang baik dipandang oleh, dari segi syarak dikira sebagai sifat yang baik. Dan itu adalah alamat iman dia itu hidup molek. Dia malu atas kesalahan tu. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman, artinya bermula malu akan menzahirkan kejahatan itu, iaitu setengah daripada iman. Cuma hadis ini telah ditafsir oleh pengarang kitab ini dengan suatu tafsiran. Asal hadis ni al-haya'u minal iman, sifat malu itu sebahagian daripada iman, umum. Cuma Tok Syekh ni memahami hadis ni dalam konteks ni, dalam bab ni, dalam perkara ni, iaitu malu kita melakukan kesalahan. Malu dalam bab itu adalah juga termasuk dalam pengertian hadis ini menurut pengarang kitab ini, bahawa dia adalah sebahagian daripada iman. Iman dia hidup. Tapi dari segi balasan dosa itu ada kan? Itu selagi iman dia ada dosa yang mungkin habis tak. Bila kena dosa hukum tak hukum. Mungkin ni baik tak sebab ada masih ada keimanan. Ya. Baik. Masalah di akhirat macam mana? Berdasarkan hadis tadi, hadis sebelum tadi tu, kalau dia tutup keaiban yang dia buat, dia malu nak menzahirkan, diharapkan di akhirat nanti dia ditutup juga oleh Allah. Ditutup tu maksudnya pengampunan lah, ditutup oleh Allah. Jadi nak beritahunya, dosa dan kesalahan yang dibuat oleh manusia ini, salah satu daripada kaedah pengampunannya adalah taubat. Salah satu, bukan satu-satunya. Kadang-kadang orang kita keliru sikit sini. Dia kena baca banyak hadis, kena baca banyak hadis Nabi. Taubat itu bukan satu-satunya, salah satu daripada sebab pengampunan dosa. Bukan satu-satunya. Kenapa saya kata demikian? Kerana pertama sekali, kalau kita mengaji usuluddin, kita akan mengaji bab syafaat. Syafaat ni maksudnya pertolongan. Pertolongan antara syafaatnya adalah, antara jenis-jenis syafaat ni pengampunan dosa lah. Jenis-jenis syafaat antara jenis-jenisnya. Berarti bila sebut pengampunan dosa ni, berarti dosa yang tidak terampun. Kalau dia taubat, memenuhi syarat, sekalipun ada khilaf dibahaskan Ghazali dalam Minhajul Abidin, sama ada pasti terampung atau diharapkan pengampunan, itu masih khilaf lagi. Tapi hak kuatnya terampunglah. Kalau dia sudah taubat, terampung dosanya, terampunglah dosanya. Tapi kalau dia tidak taubat, berarti kalau ada lagi dosa itu, berarti dosa itu dosa yang tidak ditaubat. Maka yang inilah yang akan mendapat syafaatnya. Jadi syafaat itu adalah sebahagian daripada wasilah yang membawa pengampunan Allah. Sebahagian. Kemudian ada hal lain lagi, amal-amal soleh yang kita buat. Sebab itu Nabi suruh, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah, turutilah perbuatan buruk yang kita buat ni dengan perbuatan baik. Yang ini akan menghapuskannya. Ada orang kata ini melibatkan dosa besar, dosa kecil. Itu masalah yang tidak disepakati alim ulama. Kita baca dalam bab
puasa nak beritahu. Ini kadang-kadang orang kita kadang-kadang dia agak taksub dia dengan pengajian kitab dia tu, dia pakai buah tu. Lagi tak taubat, lagi tak ampun. Memang taubat itu salah satu sebab pengampunan dosa, salah satu. Dan ia kewajipan. Bila orang buat, pertama sekali salah satu sebab pengampunan dosa, yang kedua dia ada satu kewajipan. Maksudnya kalau kita buat salah, kewajipan kita bertaubat. Tapi dalam bab pengampunan ada hal-hal lain yang menjadi sokongannya. Pertama sekali syafaat tadi. Bila dosa tak terampunglah, syafaat ni antaranya yang menghapuskan benda tu. Dengan syafaat para nabi, para rasul, alim ulama, para awliya. Yang kedua, amal-amal kebajikan yang kita buat. Mana dalil? Kita bila sampai bulan Ramadan, tok-tok alim kita selalu baca hadis Nabi. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ada riwayat lain, man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaba, kerana iman dan kerana mengharapkan penerimaan Allah Ta'ala, ghufira lahu, diberi keampunan untuk dia. Apa artinya? Jadi ibadah puasa yang kita buat tu, sekiranya kita buat atas dasar iman dan harapan yang tinggi terhadap Allah, itu juga menjadi sebab pengampunan dosa. Dengan nas hadis Nabi, nas, bukan kalam ulama, dengan nas hadis Nabi. Dan ulama, sebahagian ulama mengatakan dosa yang terampung tu bukan dosa kecil, termasuk dosa besar. Cuma khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan dosa kecil, tapi tidak disepakati. Bila sebut tidak disepakati di antara alim ulama, hadis ini khabar umum, ghufir, terampung dosa. Jadi membuka ruang kepada ijtihad. Sebagian ulama kata termasuk dosa besar. Jadi ibadah puasa yang kita buat, kewajipan yang kita buat tu, berdasarkan faham segolongan ulama ni, menjadi sebab terampungnya dosa juga. Ada orang kata ijma'. Ambil di mana ijma'? Ijma' dosa tidak terampung kecuali dengan taubat. Ulama mana yang ijma' gini? Ulama mana yang ijma' gini? Itu sudah ada khilaf. Bila sebut khilaf ni tak ada ijma' lah, dia ada khilaf. Bila sebut ijma' ni tak ada khilaf, sepakat ulama kata gitu. Ni cuba baca dalam bab hadis tadi, aqwalul ulama, bahawa termasuk orang yang mendirikan, kalau baca hadis, man qama Ramadana, dia buat mendirikan Ramadan, dia bersolat tarawih, terampung dosanya. Kalau ada riwayat lain, man shoma, puasa Ramadan tu sendiri, terampung dosa, ghufirallahu, terampung. Dan seperti yang saya kata, segolongan ulama kata termasuk dosa-dosa besar. Jadi dari nak salah ulama lah, hadis beritahu dalam kalimah yang umum terampung dosa. Cuma sebagian ulama menafsirkan dosa kecil, sebagian ulama mengatakan termasuk dosa besar. Itu tidak disepakati. Kita mengharapkan terampung belaka lah, harapan kita. Cuma nak kabarnya bahawa kenyataan bahawa dosa tidak akan terampung hanya semata-mata dengan taubat, itu adalah keliru. Dia kena tengok bab syafaat, kena tengok bab hadis-hadis lain lagi yang berkait ini. InsyaAllah jauh itu dah. Itu berhenti setakat ini dulu. InsyaAllah akan bersambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.